Pernah tak kau rasa macam penipu? Macam kau tak layak berada di tempat kau sekarang dan bila-bila masa saja, semua orang akan tahu rahsia kau. Ironinya, perasaan ini lebih kerap menghantui mereka yang paling bijak, paling berbakat dan paling berjaya. Terutamanya mereka dengan IQ melebihi 130. Ini bukan sekadar rendah diri. Ini adalah sindrom penipu atau imposter syndrome. Satu fenomena psikologi di mana kau tak dapat menginternalisasi kejayaan kau. Kau percaya kejayaan kau hanyalah nasib, kebetulan atau sebab kau berjaya menipu semua orang. Tapi kenapa orang pintar? Bukankah sepatutnya mereka lebih yakin? Di sinilah logik mula menjadi pelik. Sebab pertama, kesan Dunning-Kruger secara terbalik. Orang yang kurang cekap cenderung melebihkan kebolehan mereka. Mereka tak tahu apa yang mereka tak tahu. Manakala, orang yang sangat cekap pula tahu betapa luasnya bidang pengetahuan mereka. Mereka sedar akan jurang dalam ilmu mereka sendiri. Semakin banyak kau belajar, semakin kau sedar betapa sedikitnya yang kau tahu. Lautan kejahilan kau nampak tak bertepi. Sebab kedua, standard yang mustahil. Orang pintar seringkali adalah seorang perfectionist. Bagi mereka, ada dua pilihan. Kejayaan 100% atau kegagalan total. Dapat 99% dalam ujian, mereka tak akan fokus pada 99% yang betul. Mereka akan meratapi ratusan persen yang salah itu. Setiap kesilapan kecil dianggap bukti kukuh bahawa mereka sebenarnya tidak sepandai yang disangka. Sebab ketiga, bias atribusi. Ini cara otak kita menerangkan sebab sesuatu berlaku. Orang dengan sindrom penipu akan mengaitkan kejayaan mereka dengan faktor luaran. Aku bernasib baik. Bos sedang mood baik. Sesiapa pun boleh buat. Tetapi apabila mereka gagal, oh, itu 100% salah mereka. Aku bodoh. Aku tak cukup bersedia. Aku memang tak boleh diharap. Kejayaan adalah milik orang lain. Kegagalan adalah milik engkau seorang. Resipi sempurna untuk sentiasa rasa tak berguna. Sebab keempat, beban gelaran si bijak. Sejak kecil, mereka sering dipuji kerana kepintaran mereka. Wah, awak genius. Mesti dapat A nanti. Ini mewujudkan tekanan yang sangat besar. Mereka bukan lagi dilihat sebagai manusia yang boleh buat silap, tetapi sebagai otak yang sentiasa betul. Jadi, setiap kali mereka tak tahu jawapan atau mengambil masa lebih lama untuk faham sesuatu, panik mula timbul. Oh, tidak. Mereka akan tahu aku bukan genius. Bayangkan situasi ini. Dalam satu mesyuarat penting, bos tanya satu soalan yang kau tahu jawapannya, tapi kau diam. Kenapa? Sebab dalam kepala kau ada suara yang berbisik. Macam mana kalau jawapan kau salah? Semua orang akan gelakkan kau. Reputasi kau sebagai orang pintar akan hancur. Jadi kau pilih untuk senyap. Kemudian, rakan sekerja kau beri jawapan yang sama dan dipuji melangit. Kau pula rasa bodoh berganda. Atau bila kau siapkan satu projek besar yang berjaya, semua orang puji kau. Tapi dalam hati kau rasa, mereka tak tahu aku hampir gagal. Aku cuma bernasib baik kali ni. Rasa lega itu tak kekal lama. Yang ada hanyalah ketakutan untuk projek seterusnya. Bolehkah aku bernasib baik sekali lagi? Sindrom ini bukan sahaja menyeksa mental, ia juga membantukan potensi. Kau akan mengelak cabaran baru kerana takut gagal. Kau tak akan minta kenaikan pangkat kerana rasa tak layak. Kau akan bekerja lebih keras dari orang lain hanya untuk membuktikan sesuatu yang sepatutnya sudah jelas. Jadi, adakah kita semua ditakdirkan untuk hidup dalam penipuan diri ini? Tidak. Ada cara untuk melawannya. Langkah pertama, kenali dan namakan. Bila perasaan itu datang, jangan biarkan ia menguasai. Sebut dalam hati, ini sindrom penipu. Ini cuma perasaan, bukan fakta. Memberi nama kepada musuh akan mengurangkan kuasanya. Ia menukarkannya dari satu kebenaran yang menakutkan kepada satu corak pemikiran yang boleh diubah. Langkah kedua, kumpul bukti objektif. Otak kau pandai menipu, jadi lawan dengan data. Buat satu fail kejayaan. Setiap kali kau dapat email pujian, simpan. Setiap kali kau selesaikan tugasan sukar, catat. Setiap kali seseorang berterima kasih atas bantuan kau,
tulis. Bila kau rasa seperti penipu, buka fail ini. Baca bukti-bukti yang tak boleh dinafikan. Perasaan kau mungkin menipu, tapi fakta tidak. Langkah ketiga, ubah skrip dalaman kau. Perhatikan cara kau bercakap dengan diri sendiri. Gantikan pemikiran negatif dengan yang lebih realistik daripada aku berjaya sebab nasib. Cuba aku berjaya sebab aku telah membuat persediaan yang rapi dan peluang itu datang. Daripada aku harap mereka tak sedar aku tak tahu apa-apa. Cuba aku mungkin tak tahu semua, tapi aku mampu belajar dan bertanya. Ini bukan tentang menipu diri sendiri dengan positivity toksik. Ini tentang bersikap adil kepada diri sendiri. Langkah keempat, terima ketidaksempurnaan. Ingat, done is better than perfect. Orang yang berjaya bukanlah orang yang tak pernah buat silap. Mereka adalah orang yang buat silap, belajar daripadanya dan terus maju. Anggap setiap kesilapan sebagai data, bukan sebagai penghakiman. Langkah kelima, kongsi perasaan kau. Ini yang paling menakutkan, tapi paling berkesan. Beritahu rakan yang kau percayai atau seorang mentor. Kau akan terkejut apabila mendapati respons mereka. Bukanlah, haha, aku dah agak kau penipu. Tapi, serius, aku pun rasa macam tu juga. Sindrom penipu berkembang dalam kesunyian dan kerahsiaan. Apabila kau bawanya ke tempat terang, ia akan mula hilang kuasanya. Akhir sekali, fahamlah ini. Merasai sindrom penipu mungkin sebenarnya satu petanda yang baik. Ia bermakna kau sedang mencabar diri sendiri. Kau berada di luar zon selesa kau, di mana pembelajaran dan pertumbuhan sebenar berlaku. Orang yang tak pernah rasa seperti penipu mungkin adalah orang yang tak pernah mencuba sesuatu yang baru. Atau lebih teruk, mereka adalah Dunning-Kruger di puncak kejahilan. Jadi, lain kali kau rasa seperti penipu, jangan lawan. Terima ia sebagai isyarat. Isyarat bahawa kau sedang berkembang. Kemudian, ambil nafas dalam-dalam dan teruskan. Kerana dunia memerlukan kepintaran kau, walaupun kau sendiri masih meraguinya.